Okey, Syuhaida, sepastinya sekarang ini kita nak teruskan perbincangan kita di Studio Selamat Pagi Malaysia untuk kita berbicara berkenaan dengan daya maju buah-buahan Malaysia. Jadi hari ini saya cukup berbesar hati sebenarnya dua orang tetamu istimewa untuk kita berbicara berkenaan topik ini, iaitu kita bersama dengan Christopher John Viai yang merupakan pengarah bahagian pembangunan industri tanaman Jabatan Pertanian Malaysia, dan juga di sebelah sana siapa tak kenal Datuk Roshamno yang merupakan pengarah urusan Suhan Movies and Trading Sinan Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, mungkin untuk permulaannya kita nak berikan gambaran kepada masyarakat. Ialah bila kita berbicara berkenaan daya maju buah-buahan tempatan ini, mungkin kita boleh beri gambaran bagaimana dari segi potensi dan juga permintaan buah-buahan tempatan di peringkat antarabangsa. Okey, sebelum tu selamat pagi. Salam sejahtera, salam Malaysia Berdani. Terlebih dahulu, saya bagi pihak Jabatan Pertanian mengucapkan banyak terima kasihlah kerana sudi menjemput kita ke studio pada pagi ini. Dan antara buah-buahan tempatan yang dilihat berdaya maju dan berpotensi untuk tujuan pasaran antarabangsa dan juga pasaran tempatan adalah buah-buahan premium yang terpilih. Buah-buahan premium terpilih ini yang mempunyai khasiat tinggi, bernutrisi, versatile dan boleh didapati sepanjang masa. So, contoh-contoh buah-buahan yang kita yang kita kategorikan sebagai buah-buahan premium adalah durian, nangka, tembikai, pisang, betik, mangga, manggis dan juga rambutan. So kalau kita lihat dari segi nilai ekspor negara, buah-buahan tropika ni kita mengekspor pada tahun 2015 kita mengekspor sebanyak 821.5 juta dan telah meningkat ke 2.03 bilion pada tahun 2021. So ini menunjukkan peningkatan sebanyak 24.5% purata peningkatan tiap-tiap tahun. Wow. Itulah potensi pada buah-buahan tempatan Malaysia. Alhamdulillah. Dan juga kita hari ini bersama dengan salah seorang ikon pertanian, usahawan selebriti yang berjaya dalam bidang pertanian. Ialah Datuk sendiri daripada dunia glamour menceburi bidang pertanian. Bagaimana transisi itu Datuk dan peluang dalam dunia pertanian ni Datuk? Sebab saya melihat masa depan saya sebagai anak seni, sama ada saya boleh terus berjuang ataupun diterima oleh masyarakat sebagai seorang pelakon, dan pertanian tu saya jadikan satu sandaran untuk masa depan saya. Saya bermula di Melaka, gagal. 2 kali di Melaka gagal dan sekarang saya berada di TKPM Lancang dengan tanah seluas 175 ekar dan saya menanam nangka madu J33. Oh, ni dari ladang Datuk ni? Dari ladang saya semalam diambil. Dan alhamdulillah baru-baru ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ada ke China membuat perbincangan tentang ekspor buah-buahan, makanan apa semua, dan tiba-tiba nangka ni dia kira naik nama nangka ni sebab dah 16 tahun Encik Christopher kan. Kita menunggu 16 tahun daripada pihak negara China untuk meluluskan. Jadi alhamdulillah kita dah hantar baru-baru ni pada 17 hari bulan lepas ke 18 macam tu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan di China, dan kita nak bagi tahu bahawa nangka J33 tekam yellow ni hanya ada di Malaysia saja. Wow. Di negara lain tak ada. So ini kira special dia, ibarat macam kalau durian tu Musang King. Kalau katakan nangka ni J33 sebab dia berbeza. Dia berbeza kalau kita boleh tengok. Apa beza dengan ini nangka madu jugalah. Ini nangka madu. Ini nangka madu. Banyak orang gedarkan nangka madu sebab orang Malaysia pun sendiri tak kenal. Nangka tu nangka apa kan. So J33 ni dia kering. Dia tak kuning sangat. Lepas tu isi dia tebal. Wow. Isi dia tebal dan dia tersangat manis. Kemanisan dia telah diperiksa. Kemanisan dia sama manis dengan Musang King. Oh. Okey, kejap lagi kita nak rasalah nangka. Sekarang nak rasa boleh. Kejap lagi Datuk. Kang tak syok tak puas lagi. Okey Datuk, bila bercakap berkenaan potensi untuk ekspor, Datuk cakap tadi lebih 15 tahun tunggu untuk mengekspor buah nangka ini ke negara China. Ialah selalu kita dengar kalau nak ekspor buah, permintaannya tinggi di China adalah durian, buah durian. Jadi bagaimana dari segi platform ini menjadi satu potensi ataupun membuka ruang kepada seluruh petani di dalam. Sebab dah lama sangat dah kami menanam nangka. Saya dah 13 tahun tanam nangka ni dengan harganya tak menentu sebab orang tak faham lagi nangka J33 tu apa. Dan bila terbukanya pasaran bukan hanya nangka tapi buah-buahan tempatan.
Jadi maknanya kalau kita lihat bahawa negara China mempunyai 1.4 bilion manusia, mereka memerlukan banyak import dari segi buah-buahan daripada luar negara. Dan ini potensi yang besar kepada penanam nangka atau penanam buah-buahan di Malaysia supaya melihat bahawa pasaran yang telah terbuka luas dan sekarang ni pula kita bercerita pasal keterjaminan makanan. Jadi maknanya makanan akan menjadi salah satu daripada perkara yang paling penting untuk future kita. Sebelum COVID kita telah mengimport lebih kurang dalam 50 bilion makanan daripada luar negara. Selepas COVID kita mengimport 73 bilion, maknanya 23 bilion bertambah. Jadi kalau rakyat Malaysia khasnya belia-belia dapat berkecimpung dalam pertanian buah-buahan khasnya, jadi maknanya kebanyakan buah-buahan kita tak boleh ditanam di negara sana. Macam kita lah, kita kat sana apple yang buang-buang je. Kat sini apple mahal. Kat sini rambutan kita tengok kat pokok bergayut-gayut je kan. Tapi kat sana mahal lah. Jadi kita kena ambil peluang ni. Peluang untuk tembusi pasaran-pasaran luar negara. Okey, ini satu peluang keemasan yang perlu direbut oleh para usahawan tani di luar sana. Jadi dari pihak Jabatan Pertanian sendiri, apa antara bantuan-bantuan inisiatif-inisiatif yang disediakan untuk memperkasakan usahawan tani ini untuk mereka tampil lebih komersial menembusi pasaran antarabangsa? Okey, seperti mana yang kita maklum, peranan utama Jabatan Pertanian ini adalah menyampaikan khidmat nasihat pengembangan kepada pengusaha-pengusaha yang baru berminat dan juga pengusaha-pengusaha yang sedia ada seperti Datuk lah. Kita pun memang selalu bekerjasama dengan Datuk di ladang-ladang Datuk sebab Datuk ni salah seorang peserta TKPM di TKPM Lancang. So antara khidmat nasihat yang kita berikan kepada pengusaha-pengusaha kita ataupun kepada yang baru berminat untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian adalah kita memberikan khidmat nasihat dari segi menerapkan nilai amalan pertanian yang baik di sepanjang rantaian nilai pengeluaran itu sendiri. So dengan adanya amalan pertanian yang baik ini, mungkin Datuk pun sedia maklum, kita ada persijilan iaitu MyGAP atau My Good Agricultural Practice ataupun amalan pertanian yang baik yang yang memang diperlukan ataupun syarat utama untuk tujuan kita mengeksport ke luar negara. Dan Jabatan Pertanian sendiri pun kita ada 3 projek yang kita sediakan untuk pengusaha-pengusaha di luar sana ataupun yang baru berminat untuk menceburi bidang pertanian ni. Yang pertamanya adalah projek pembangunan tanaman buah-buahan jangka panjang. So yang jangka panjang ni termasuk tanaman durian, nangka, mangga, manggis dan juga rambutan. And then yang keduanya adalah projek pembangunan tanaman buah-buahan jangka pendek. Yang ini adalah tembikai, pisang dan betik. Nenas pun nenas pun termasuk juga di dalam projek itulah. So yang ketiganya adalah Taman Kekal Pengeluaran Makanan yang Datuk ceburi inilah. So Taman Kekal Pengeluaran Makanan ni melibatkan 2 lah, sayuran dan juga tanaman. So insentif yang kita berikan kepada pengusaha di sana adalah kita fokuskan kepada pekebun-pekebun kecil lah. Bukan satu syarikat yang besar, pekebun-pekebun kecil yang mempunyai keluasan maksimum 4 hektar lah. Dan bantuan yang kita bagikan adalah bantuan yang berbentuk in-kind, iaitu input pertanian seperti baja, racun, termasuk peralatan kecil pertanian dan juga infrastruktur kecil ladang. Contohnya macam pagar, pembersihan kawasan dan juga sistem pengairan. So itu adalah sebahagian daripada bantuan-bantuan yang disediakan oleh Jabatan Pertanian. Wow, alhamdulillah banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif dan bantuan daripada Jabatan Pertanian untuk memperkasakan usahawan tani. Jadi Datuk, bila dah dapat peluang untuk menembusi pasaran China sekarang ini, apa antara cabaran pada ketika ini? Khususnya ialah mungkin dari aspek selepas dituai, Datuk, untuk memastikan kesegaran, kualiti terjamin sampai ke negara China. Okey, pihak daripada negara China dia mengenakan SOP. Apakah cara pembungkusan dia tak boleh ada racun, dia kena baju organik dan juga cara membawanya ke kilang, semua dah diberikan peraturan. Dan kita juga ada pengeksport daripada negara sini yang akan mengeksport. Macam saya hanya menanam dan mengeluarkan buah saja. Itu peringkat saya. Dari pihak pengeksport akan menjaga kualiti untuk sampai ke sana. Baru-baru ni bila kita sampai ke China dan kita dapati daripada pihak sana memberitahu kepada pihak kita, daripada Jabatan Pertanian juga, bahawa
nangka yang kita nak hantar ni dia mesti tak boleh lebih daripada 90 hari. Dia tak boleh lebih. Mana 85 90 hari tu dia punya, kalau dia punya ni, dia punya apa orang cakap tangkai ni, dia mesti warna hijau. Dia mesti warna hijau macam ni. Maksudnya segar. Maknanya dia kena hijau daripada sini sampai ke sini kena hijau. Jadi maknanya ada tempoh beberapa hari dalam untuk flight ke untuk perjalanan dia tu baru dia boleh matang kat sana. Kalau kita hantar sini semua dah coklat, maknanya buah ni akan masak cepat. Akan masak cepat. Itu yang kita dah dapat tahulah. Jadi semua permulaan tu pasti ada penyelesaian dia. Saya nak terima kasih kepada Jabatan Pertanian banyak bantu saya dalam bidang pertanian ni, dan alhamdulillah masa yang saya tunggulah. Sebab nangka ni nak tunggu dia dapat ekspor ke China ni terlalu lama. Akhirnya dapat. Saya nak ucap terima kasih pula juga kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kerana telah buka jalan ni lah. Alhamdulillah. Okey, Encik Christopher, bagaimana melihat peluang ruang untuk usahawan tani seperti Datuk Roshamno untuk meletakkan satu prospek yang cukup besar ke negara China seperti buah nangka ini. Jadi bagaimana cabaran pada awal untuk membuka ruang tersebut? Okey, seperti yang Datuk maklumkan tadi, memang proses untuk kita mendapatkan laluan pasaran tu memang agak mengambil masa yang lebih panjang, sebab setiap negara-negara pengimport tu dia mengenakan syarat-syarat phytosanitary yang ketat supaya perosak-perosak ataupun penyakit-penyakit tidak memasuki negara dia melalui produk-produk tersebut. So kalau kita lihat, saya mengambil contohlah negara China ni, dia ada satu agensi iaitu General Administration of Chinese Custom. So dia yang mengawal apa-apa produk pertanian ataupun apa-apa produk segar pertanian daripada negara luar untuk memasuki China. Dan untuk makluman semua, permohonan untuk kita nangka segar ni kita telah bermula, saya rasa sebelum 2014 lagi untuk kita mohon. So dalam proses tu pihak GACC tadi dia akan menyediakan satu protokol seperti yang Datuk kata tadi, syarat-syarat yang dikenakan oleh negara China, dan kita bersetuju dengan syarat-syarat yang dia kenakan. So selepas kedua-dua negara ni bersetuju dengan protokol tersebut, dan untuk makluman, protokol tersebut telah ditandatangani pada bulan April yang lepas. Alhamdulillah. Dan seperti yang Datuk maklum tadi, pada 17 September yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita telah merasmikan China Asian Expo di Nanning, dan itu menandakan itulah satu titik tanda mula yang kita boleh mengekspor nangka segar ke China. Tapi sebenarnya sebelum ni kita ada je import ekspor ke tempat lain, Oman, Qatar, Australia, Jepun. Yang paling utamanya China merupakan satu pasaran utama dunia sekarang ini. Sebab dia orang boleh beli dengan harga yang mahal. Alhamdulillah. Ini satu prospek ataupun peluang keemasan, satu bagaimana untuk kita gambarkan daya maju dalam kalangan para petani untuk terus bergiat aktif dan mengkomersialkan sehingga ke pasaran antarabangsa. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita, Cik Christopher John Biai dan juga Datuk Roshamno atas kesempatan ini. Terima kasih.